Rekod. Tak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Najwan bersama rakan-rakan saya Anik Syaifuddin, Muhammad Faris dan Wan Izzat Afham akan menceritakan apa yang kita dapat dalam assignment kita orang, PLC Design of an Automated Manufacturing Station. So kalau kita lihat, kita menggunakan sistem map dalam assignment kita orang. Kalau kita nak tahu, map ni terdapat banyak jenis series, kita dapat tahu. Mempunyai 7 independent dan different training system. Seperti map 201, map 202, 203 dan 204. Setiap daripada dia ada simple assembly process yang tersendiri, yang lebih kompleks yang boleh dijumpa di industri-industri. Terdapat 4 jenis equipment yang kita tahu dan mereka offer, dan 3 jenis variasi untuk dapat requirement daripada klien kita. Ada yang terdapat dengan PLC dan ada yang tiada, dan ada yang mempunyai assembly kit yang akan disupply dalam satu complete set part ni. Jadi apa yang kita dapat tahu, sistem yang kita gunakan ialah MAP 201, iaitu feeder, detector and ejector for incorrect parts. So kalau kita lihat dalam gambar ni, dia punya, kalau nak tahu perjalanan dia, pada nombor 1 tu setiap bahagian akan ada satu perumahan tidak simetri dalam dia punya silinder. So pada nombor 2 tu, orientasi bahagian dia akan verified, dan silinder tu ada plunger, dia akan tolak bahan tu. Selepas tu, selepas di verified, silinder tu akan ada satu oval section pneumatic cylinder, dan dia akan bergerak ke bahagian 4, iaitu memindahkan benda tu ke kedudukan yang terakhir. Jika tidak, dia akan reject dalam silinder yang 5 melalui bahagian jalan evacuation ramp. So peralatan ni ditawarkan dalam 3 versi lah, seperti kata tadi, dengan PLC, tanpa PLC dan sebahagian kit pemasangan. So kalau kita lihat sini, dia punya reference untuk produk ni, so kita tengok SA1101 punya description, memberi part feeder with detector and injector parts. SI1101 MAP 21 with alpha PLC. SI1121 assembly kit for MAP 201 manipulator. SAI1111 MAP 201 with Siemens PLC. SAI11211 with Omron PLC. SI11311 with Mitsubishi PLC. SI11411 MAS 201 with Allen Bradley PLC, dan SI1151 MAS 201 with Schneider PLC. So ini adalah technical page yang terdapat daripada MAP 201 tu. Dia punya size dimension dia 770 x 540 445 mm, dan berat approximate dalam 31 kg. Attribute unit dia ada mempunyai filter pressure regulator, pressure gauge, throttle dan drain valve. Dalam MAP 201 tu terdapat keypad yang menunjukkan start, stop push button dan automatic manual selector. Power supply yang digunakan ialah 24 VDC, pneumatic supply pressure ialah 0.6 MPa, ada actuator, 4 actuator, dua double acting cylinder, 1 single acting cylinder dan 1 single acting anti-turn cylinder. Solenoid valve block yang digunakan ialah 3 5 two-way single solenoid valve dan 1 3 two-way single solenoid valve. Ada 4 sensor, iaitu 4 end of stroke read type switches. Regulator ada 6 unidirectional speed controller. Terminal block, double connection terminal with addition connection for 2mm connectors. PLC ialah ikut terhadap pengguna tu masing-masing, dan power supply ialah 100, 240 VAC dan 24 VDC. Seterusnya saya akan bagi kepada yang berkaitan. Terima kasih Pak Aziz. Operation for MAP 201 ni, step yang pertama adalah apabila press PB
start ditekan dan aktiviti step 2 akan berfungsi. Step 2 aktiviti dia ialah silinder A akan extend. Okay, lepas tu step 3 pula dia punya aktiviti ialah silinder C akan extend selama 3 second. Lepas tu pada step 4 silinder C akan retract balik. Lepas tu step 5 silinder A akan retract. Terus seterusnya step 6 silinder B akan extend balik. Lepas tu step 7 silinder B akan retract dan seterusnya step 8 silinder ejector D akan extend selama 1 second. Lepas tu step 9 silinder ejector D akan retract balik macam keadaan normal. Okey, untuk PLC I/O addressing saya serahkan kepada Anik. Okey, terima kasih kepada saudara saya Muhammad Faris. Kali ini saya menerangkan tentang PLC I/O addressing table. Kat sini ada pelbagai yang kami gunakan, antaranya ada PB start, sensor dengan valve. Okey, untuk PB1 adalah ni untuk push button start. So AO, A1, C0, C1, B0, B1, D0, D0 ni semua adalah untuk sensor punya silinder. Yang itu yang kami gunakan semua adalah type byte sebab untuk adalah program PLC. Yang A+, A-, C+, C-, B+, B- dengan D+ ni adalah untuk valve solenoid untuk setiap silinder punya valve solenoid. Okey. Ini saya serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Faris. Okey, untuk electric diagram. Okey, apabila step 1 ditekan, PB ditekan, okey. Okey, step 2 akan function. Silinder A akan extend. Okay, lepas tu step 3. Oh, juga. Okey. So, Jadi, okey, step PB tekan, okey. Silinder A akan extend. Lepas tu silinder C extend. Lepas tu silinder C retract. Okey. Silinder A retract balik, lepas tu B extend, lepas tu B retract, lepas tu D extend, lepas tu D retract. Okey. Yang ada timer dekat sini maksud dia yang ada timer kat sini ialah silinder C dengan silinder D. Okey, total semuanya step ada 9 step. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya terangkan tentang yang program dekat Codesys. Okey, di sini yang kami masukkan program. So yang ni EB0 ni adalah untuk push button 1. So apabila push button 1 ditekan, dia akan pergi ke step 2, iaitu step kedua ni adalah untuk bagi silinder A ni extend, AB 0.0. So yang ni silinder A akan extend. Di sini bila silinder so dah akan extend kat sini. So dah akan extend di sini. So ni dia akan extend. So AB 0.2. So step 3 dia akan pergi ke step 3 iaitu yang untuk silinder C. So untuk silinder C dia akan extend. Dia akan extend dengan silinder C dalam masa 3 second. So lepas dia dah retract. So maknanya kat sini. So ni so silinder C dah akan extend, lepas tu dah akan retract balik. And dah akan pergi ke step 4. Step 4 iaitu AB 0.3. AB 0.3 adalah yang ni C-. So C- akan bagi silinder C akan retract balik. So silinder A pun selepas silinder C dah retract, so silinder A akan retract. So dia akan pergi ke kepada step 5 iaitu AB 0.1. Dia akan pergi ke step 6 ini, AB 0.4. So di sini dia akan buat B+ ni akan yang extend. So once dia dah extend, dia akan dia terus retract. So dia akan pergi ke step D. Step silinder ni step 8 iaitu silinder D anda akan extend selama 1 second. So lepas dah tu dia akan terus
retract balik. So dia akan pergi ke mula-mula punya step. So inilah punya pergerakan dia. A extend, C extend, C retract. So A retract, B extend, B retract, D extend, D retract. Macam inilah dia punya function dia. So ini saya serahkan kepada saudara Wan Izzat Afham untuk terangkan apa benda tentang discussion dan conclusion yang kami dapat pada projek kali ini. Okay, terima kasih saudara Andi. Discussion, the simulation is worked because of the combination of codices sequential function chart or SFC as a programming command and the multisim as a simulation electrical diagram and the electropneumatic diagram for map 201 system function. At the codices sequential function chart, step 1 if push button 1 is push and release, step 2 will function to move the cylinder A to extend and stay with attached sensor A2. If sensor A2 detect, step 3 will function and cylinder C extend in 3 seconds. After 3 seconds, go to step 4 and then retract cylinder C and touch sensor C0. If sensor C0 detect, step 5 will function and cylinder A will retract and touch the sensor A0. If sensor A0 detect, step 6 will function and cylinder B will extend and touch sensor B1. And if sensor B1 detect, step 7 will function and cylinder B will retract and touch sensor B0. If sensor B0 detect, step 8 will function and cylinder D will extend for 1 second and cylinder D will return back to normal and system will stop. The conclusion is, in this project, we as a group can learn and understand on how to use codices and FluidSim software and their function. Hardware in the application such as Programmable Logic Controller PLC, input and output I/O, addressing table, electrical diagram for map 201 system, electropneumatic diagram for map 201 system, and PLC, programming language ladder diagram, LD, or function block diagram, FBD, or sequential function chart, SFC, for map 201, and other items in this project. At the same time, we also learn how to connect the codices program to pair with the multisim application as a simulation for the project to move and function. This will allow we as a group to organize the project and operate the project using the software. We can also identify the sensor and hardware used in this project and design a PLC based on any suitable programming language controller we have learned in this software. Okey. Itu sahaja setakat ni pembintangan kita pada hari ini.